Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainul Atirah binti Ruslan bersama rakan saya Aisyah Humairah binti Mat Akhir. Kami merupakan pelajar program Diploma Pasca Siswazah Pendidikan ambilan Oktober 2022 bagi Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya. Okey, pada hari ini kami akan membentangkan di bawah subjek profesionalisme keguruan berkaitan dengan isu dan etika dalam pendidikan, yang mana kami akan memfokuskan tentang satu isu utama, iaitu isu kepedulian guru terhadap pelajar di sekolah. Berikut merupakan paparan Google Site. Okey, yang mana penghasilan produk ini merupakan pengurusan grafik yang mempunyai kolaborasi bersama subjek teknologi dan juga media pengajaran. Okay, seterusnya, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut berkaitan dengan isu kepedulian guru, mari kita melihat tentang pengenalan kepada kepedulian guru. Okay, etika dan perundangan adalah perkara yang tidak asing lagi dalam dunia pekerjaan ataupun dalam dunia pendidikan. Namun, pada hari ini kita dapat melihat terdapat segelintir daripada guru ataupun penjawat awam yang masih tidak mengambil endah tentang etika dalam perkhidmatan. Okey, jadi pada hari ini kami akan menerangkan dengan lebih lanjut. Tentang beberapa subtopik utama dalam isu kepedulian guru. Okey, yang pertama sekali kami akan memfokuskan tentang definisi kepedulian. Okey, definisi kepedulian ini kami akan menerangkan daripada sudut kepedulian secara umum dan juga kepedulian guru terhadap murid. Seterusnya, kami akan menerangkan tentang contoh-contoh kepedulian dan contoh-contoh ketidakpedulian guru terhadap pelajar di sekolah ataupun tanggungjawabnya sebagai seorang guru di sekolah. Seterusnya, kita akan melihat apakah faktor ketidakpedulian guru di sekolah terhadap muridnya. Dan setelah kita melihat definisi, contoh dan juga faktor, kita akan melihat apakah implikasi ataupun kesan kepedulian guru terhadap pelajar. Dan implikasi ini kami akan memfokuskan kepada dua jenis implikasi, iaitu implikasi positif dan juga implikasi negatif. Definisi kepedulian. Okey, di bawah ini kita akan melihat apakah yang dimaksudkan dengan kepedulian. Okey, kepedulian secara umumnya membawa maksud perasaan mengambil berat terhadap orang lain. Ini adalah maksud kepedulian secara umum. Maksudnya di sini kita mengambil berat terhadap orang lain di sekeliling kita. Okey, manakala kepedulian guru pula merujuk kepada perasaan, pemikiran dan perhatian yang diberi oleh guru terhadap muridnya. Okey. Paparan di bawah ini merupakan pengurusan grafik untuk memudahkan proses kefahaman. Okey, definisi kepedulian secara umum iaitu perasaan ambil berat terhadap orang lain, dan juga kepedulian guru ialah perasaan, pemikiran dan juga perhatian kepada pelajar di sekolah. Seterusnya, mari kita melihat kepada contoh kepedulian guru. Di sini saya telah menyatakan 4 contoh sikap kepedulian guru. Yang pertama, guru mestilah melayan tingkah laku pelajar dengan sabar. Hal ini disebabkan setiap pelajar ini mempunyai pelbagai perangai atau kerenah masing-masing. Oleh yang demikian, guru mestilah melayani mereka dengan kesabaran yang tinggi. Dan yang kedua, guru mestilah mendengar dengan penuh minat apa yang diperkatakan atau apa yang diceritakan oleh pelajar. Hal ini disebabkan pelajar suka bercerita atau berkongsi cerita mereka, cerita kehidupan atau masalah atau isu yang mereka hadapi dengan guru yang mereka berasa rapat atau mereka hormat. Yang ketiga, guru mestilah memberi dorongan atau memberikan motivasi kepada pelajar supaya pelajar berasa lebih berminat untuk belajar. Dan yang terakhir, guru perlulah menyoal pelajar dengan cara atau soalan yang boleh mengembangkan minda. Okey, apa yang dimaksudkan dengan mengembangkan minda? Contohnya, guru menggunakan soalan
ataupun menyoal pelajar dengan kemahiran berfikir aras tinggi KEBAT seperti mana yang disarankan oleh KPM, supaya pelajar ini dapat berfikir secara kreatif dan kritis dalam menyelesaikan apa-apa masalah pada zaman teknologi kini. Okey, kita tengok pula kepada isu. Apakah isu kepedulian guru? Okey, terdapat 4 isu. Seperti tadi kita dah tengok tentang contoh sikap kepedulian guru. Jadi muncul juga isu tentang kepedulian guru ini. Isu yang pertama ialah sikap pilih kasih. Maksudnya di sini guru memilih kasih antara para pelajar. Contohnya guru lebih memilih atau lebih menyayangi atau lebih menumpukan perhatian kepada pelajar yang cemerlang, pelajar yang lebih pandai daripada pelajar kelas belakang. Yang kedua, terdapat juga segelintir guru yang tidak mengenali murid, seperti mana mereka tidak mengingati nama pelajar kelas belakang. Yang ketiga, terdapat juga guru menyindir dan memperkecil pelajar. Dan yang terakhir, ini merupakan antara isu yang berat, iaitu isu mendera. Mendera pelajar secara keterlaluan. Okey, di sini kami telah menyatakan, meletakkan di Google Site ini 2 kelakar akhbar. Yang pertama, berkaitan tentang diskriminasi pendidikan menyekat pengembangan potensi pelajar. Okey, yang dimaksudkan diskriminasi pendidikan ni ialah para guru lebih memfokuskan atau lebih menumpukan pembelajaran kepada pelajar yang lebih cemerlang. Jadinya, pelajar yang lemah akan menyebabkan potensi pelajar lemah ni akan disekat. Sedangkan pelajar lemah ni kemungkinan mereka lebih berpotensi dalam bidang sukan dan juga lain-lain. Dan yang kedua, kelakar akhbar yang kedua berkaitan tentang kes penderaan. Guru ditahan, kes dera 4 murid. Ini merupakan antara kes penderaan. Maksudnya dalam isu ni, isu mendera adalah antara isu yang sangat berat. Seterusnya, setelah kita melihat beberapa contoh dan isu ketidakpedulian guru terhadap pelajar, kita akan melihat apakah faktor yang mendorong ataupun apakah punca yang menyebabkan berlakunya isu ketidakpedulian guru terhadap pelajar. Okey, di sini saya memfokuskan kepada 3 faktor utama yang menyebabkan berlakunya ketidakpedulian guru di sekolah. Yang pertama sekali ialah peribadi guru. Apakah yang dimaksudkan dengan peribadi guru? Okey, peribadi guru ini merujuk kepada sikap guru yang hanya mementingkan dirinya sendiri ketika berada di kawasan sekolah. Hal ini menyebabkan guru tidak mempedulikan nasib anak murid ketika berada di sekolah. Seterusnya, kita akan melihat tentang faktor ketidakpedulian guru yang kedua, iaitu profesyen guru bukan profesyen pilihan. Okey, di sini bermaksud guru pada masa kini menjadi seorang guru disebabkan oleh desakan oleh ibu bapa, desakan oleh ekonomi dan juga desakan oleh keluarga. Hal ini menyebabkan mereka kurang minat dan kurang peduli dengan nasib-nasib anak murid di sekolah. Dan faktor yang ketiga ialah kurangnya pemantauan oleh pihak pentadbir. Okey, di sini bermaksud pihak pentadbir seperti pengetua, penolong kanan pentadbiran, penolong kanan hal ehwal murid, penolong kanan co-curriculum kurang cakna ataupun kurang memberi perhatian terhadap bidang tugas guru di sekolah, yang menyebabkan guru telah melaksanakan tugasnya secara sambil lewa. Okey, di bawah ini saya terangkan dengan lebih lanjut mengenai faktor-faktor ketidakpedulian guru di sekolah. Okey, untuk mengetahui dengan lebih lanjut, kami akan menyediakan dan kami akan apungkan pautan Google Site kami di grup PDPP Ambilan Oktober untuk mengetahui dengan lebih terperinci berkaitan dengan faktor ketidakpedulian guru di sekolah. Seterusnya, mari kita melihat apakah implikasi ataupun kesan kepedulian guru terhadap pelajar. Okay, di sini kami telah membahagikan implikasi kepedulian guru kepada 2 bahagian, iaitu implikasi positif dan juga implikasi negatif. Implikasi positif kepedulian guru terhadap pelajar yang pertama ialah dengan sikap kepedulian guru ini,
akhlak dan disiplin pelajar dapat dibentuk. Seperti yang kita tahu, guru merupakan ibu bapa di sekolah. Oleh yang demikian, apabila guru bersikap cakna ataupun prihatin terhadap pelajar, akhlak dan disiplin pelajar juga dapat dikawal. Selain itu juga, pelajar juga merasa diri mereka disayangi oleh guru disebabkan sikap, kepedulian dan keprihatinan guru. Yang seterusnya, apakah implikasi negatif sekiranya guru bersikap tidak peduli terhadap pelajar atau bersikap pilih kasih sayang? Yang pertama ialah akan tercetusnya masalah disiplin di kalangan pelajar. Selalunya, seperti yang kita tahu sebagai seorang guru, masalah disiplin kebanyakannya ditimbulkan oleh pelajar kelas belakang atau pelajar yang kurang kasih sayang. Okey, yang kedua pula, pelajar juga akan merasa tidak hormat kepada guru disebabkan guru tidak peduli terhadap mereka. Okey, di sini saya tulis dengan, maksudnya kami telah menyatakan dengan lebih detail. Okey, di sini saya bacakan. Kepedulian guru dapat memberikan implikasi yang positif dalam membina kepribadian pelajar yang baik dari segi akhlak dan juga disiplin mereka. Oleh itu, pelajar akan merasa diri mereka disayangi disebabkan sikap ambil berat guru tersebut dalam mendengar masalah yang dihadapi oleh mereka. Namun begitu, jika guru bersikap tidak peduli terhadap pelajar, maka para pelajar akan terjerumus atau masuk ke dalam masalah disiplin, di samping menyebabkan pelajar berasa tidak hormat kepada guru. Okey, seperti yang kita telah lihat tadi tentang definisi kepedulian, contoh sikap kepedulian guru terhadap pelajar, faktor tidak peduli guru dan juga implikasi. Jadinya kita pergi kepada rumusan atau kesimpulannya. Okey, kesimpulannya, guru adalah merupakan ejen utama dalam proses pembentukan jati diri pelajar. Yang kedua, hubungan yang rapat antara guru dan pelajar akan menimbulkan rasa hormat dalam diri pelajar. Dan yang terakhir, pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih berkesan sekiranya guru peduli terhadap pelajar. Okey, natijahnya, guru merupakan ejen utama di sekolah dalam pembentukan jati diri pelajar kerana guru mengajarkan nilai-nilai murni atau nilai-nilai kemanusiaan kepada pelajar supaya untuk dipupuk dalam diri mereka. Kepedulian guru juga dapat menimbulkan perasaan hormat pelajar terhadap guru. Oleh yang demikian, pengajaran dan pembelajaran PDP akan menjadi lebih berkesan dan juga pelajar akan lebih rasa berminat dalam pembelajaran sekiranya guru prihatin terhadap mereka. Okey, dalam menghasilkan pengurusan grafik dan juga Google Site ini, kami telah merujuk kepada beberapa laman web dan juga keratan akhbar. Okey, yang pertama sekali kami telah merujuk kepada penulisan oleh Ahmad Saiful Anwar Jamaluddin, Amira Ramli, Fatin Hamimah Khalid dan juga Muhammad Sharifuddin berkaitan dengan isu kepedulian guru, yang mana kami telah memperoleh maklumat pada 3 Mac 2023. Okey, selain itu kami juga merujuk kepada penulisan Anis Abdul Rahim berkaitan dengan kepedulian guru yang juga kami perolehi pada 3 Mac 2023. Selain itu, kami juga merujuk kepada penulisan oleh Esa Abu Yamin, iaitu yang telah ditulis pada 2 April 2022 berkaitan dengan kes dera 4 murid. Yang ini kami memperolehi daripada berita harian secara online. Dan yang seterusnya kami juga merujuk kepada penulisan Yusuf Lin, Masrin Rika Mansur, Muhammad Fauzi Ahmad, Kamarul Arifin dan juga Muhammad Nasir Matsun berkaitan dengan kepedulian guru, yang mana kami memperolehi maklumat ini pada 3 Mac 2023. Dan yang terakhir sekali kami telah merujuk kepada penulisan oleh Profesor Madya Dr. Zuwati Hasib, yang mana artikel ini telah ditulis pada 7 Februari 2023, iaitu kes yang terkini berkaitan dengan diskriminasi pendidikan sekat perkembangan potensi pelajar. Oleh yang demikian, ini merupakan senarai rujukan utama kami dalam penghasilan
pengurusan grafik di Google Site ini. Okey, untuk mengetahui maklumat dengan lebih lanjut, kami akan apungkan pautan Google Site kami di dalam grup PDPP ambilan Oktober 2022 untuk memberi motivasi kepada kita sebagai seorang guru untuk sentiasa cakna dan peduli terhadap nasib pelajar di sekolah. Sekian sahaja pembentangan daripada kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.